RUU Perbekalan 2022 Kementerian Kewangan diluluskan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Kamal Firmansyah Kamaluddin, ini Berita Parlimen. Dewan Rakyat hari ini meluluskan rang Undang-Undang RUU Perbekalan 2022 peringkat jawatankuasa bagi Kementerian Kewangan. Ia diputuskan Timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Datuk Muhammad Rashid Hasnun melalui undian suara majoriti. Kelulusan tersebut membabitkan peruntukan lebih RM15 bilion bagi perbelanjaan mengurus dan perbelanjaan pembangunan bajet 2022. Tiada ahli parlimen bangun meminta undi belah bahagian dilakukan. Terdahulu, seramai 19 ahli Dewan Rakyat mengambil bahagian dalam perbahasan peringkat jawatankuasa RUU itu. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz kemudiannya menggulung perbahasan dalam tempoh 30 minit. Terdahulu ketika menggulung perbahasan rang Undang-Undang Perbekalan 2022 peringkat jawatankuasa, Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkongsi kabar gembira. Ujarnya, penerima Geran Khas Prihatin GKP yang tidak diluluskan permohonan Bantuan Prihatin Rakyat BPR atau Bantuan Khas COVID-19 akan dipertimbangkan untuk Bantuan Keluarga Malaysia BKM. Ia secara automatik tanpa perlu membuat permohonan. Di samping itu, data daripada 9 agensi kerajaan yang lain juga merangkumi data e-Kasih, bantuan JKM, penghuni perumahan awam atau projek perumahan rakyat di bawah DBKL, KPKT, orang asli Jakwa, gelandangan berdaftar dengan KPWKM dan DBKL, ibu tunggal yang berdaftar dengan KPWKM, penerima skim insurans Perkeso dan penerima zakat atau Baitumal di Lembah Kelang juga akan dimasukkan ke dalam data permohonan BKM bagi mengurangkan exclusion error. Ini cadangan-cadangan juga kita terima daripada Yang Berhormat semua pada perbahasan sebelum ini juga. Bagi permohonan baharu dan kemaskini untuk BKM pula, tempoh pendaftaran akan dibuka bermula 1 hingga 31 Januari tahun depan. Ia bagi memastikan mereka yang layak dan tiada dalam pangkalan data kerajaan masih diberi peluang untuk memohon. Pada sesi penggulungan juga, Dewan diberi maklum tiada cadangan untuk mengurangkan subsidi dan bantuan kepada golongan rentan pada tahun 2022. Tambah Tengku Datuk Seri Zafrul, bagi separuh tahun kedua 2021, sebanyak RM10 bilion bantuan tunai disediakan. Ini termasuk bantuan khas COVID-19 dan geran GKP dengan RM8.8 bilion disalurkan bermula Julai hingga November, manakala baki RM1.2 bilion dibayar pada Disember. Sebanyak RM8.2 bilion peruntukan disalurkan kepada 9.6 juta penerima menerusi BKM yang diperkenalkan menerusi bajet 2022. Menyentuh tentang cukai makmur, jelas Tengku Datuk Seri Zafrul, kebanyakan syarikat yang akan dikenakan cukai tersebut adalah syarikat-syarikat yang terlibat dalam industri perbankan, perladangan, kelapa sawit dan sarung tangan getah. Ahli yang berhormat, 113 syarikat yang mencapai tahap pendapatan sebelum cukai melebihi RM100 juta sepanjang 2 tahun kewangan yang lalu, kebanyakannya adalah syarikat yang berkecimpung dalam industri perbankan, perladangan sawit dan sarung getah. Ini industri yang utamalah yang kena ni. Dan izinkan saya untuk menekankan bahawa cukai makmur akan dikenakan secara one off saja di peringkat syarikat dan bukan di peringkat pengeluaran akhir ataupun barangan siap. Jadi pendapatan bercukai yang dikenakan adalah setelah mengambil kira semua insentif percukaian yang diberikan. Ini bermakna setelah pendapatan syarikat ditolak insentif cukai tersebut, barulah pendapatan yang melebihi RM100 juta setahun ini akan tertakluk kepada cukai makmur pada kadar 33%. Sementara itu, sesi penggulungan Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul sedikit terganggu apabila ahli Parlimen Jelutong RSN Raya diarah keluar Dewan Rakyat.
Ia susulan tindakan beliau mengingkari arahan supaya tidak mengganggu sesi penggulungan tersebut. Saya tak mahu melayan perbahasan ini, saya minta mari teruskan. Yang Mohd Juto, saya nak teruskan mengenai Yang Mohd, tahukah bahawa negeri saya tanya soal ini bagi pembayar cukai. Semua pembayar cukai tanya kenapa kalau kita tahu semua pembayar cukai akan disenarai hitamkan secara automatik oleh LHDN, kenapa pekan diberi layanan istimewa? Bagilah peluang Menteri, banyak lagi isu nak jawab. Teruskan Menteri Kewangan. Jelutu nak berehat di luar sekejap tu. Okey. Bagi dia keluar. Boleh saya teruskan? Jawab bertulis nanti. Teruskan. Apa ni pengerusi? Menteri boleh jawab dengan tak jawab. Saya dah sebut tadi, Yang Mohd, pekan mendapat putusannya daripada mahkamah, ya. Dan dengan itu pihak LHDN yang tidak dapatlah senarai hitamkan beliau pada masa ini. Perkara lain. Timbalan Speaker Dewan Rakyat Datuk Muhammad Rashid Hasnun mengarahkan raya keluar Dewan Rakyat selama 20 minit kerana enggan duduk dan berhenti mengganggu penggulungan Tengku Datuk Seri Zafrul apabila diminta berbuat demikian walaupun amaran sudah diberikan. Tadi minta bentara minta keluar dalam 20 minit keluar. 20 minit keluar. Saya dah cakap dah. Keputusan saya mutamat minta keluar. Saya minta bentara minta 20 minit. Daripada 5.43 sampai 5 minit. 20 minit keluar sekejap. Saya duduk sila keluar 20 minit. Teknologi drone dalam sektor peladangan kelapa sawit mampu dimanfaatkan di Malaysia dalam tempoh 3 tahun akan datang. Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi, Datuk Zuraida Kamarudin berkata drone-drone terbabit akan dilengkapi kecerdasan buatan AI bagi mengenal pasti buah matang dan mampu mengangkut buah tandan. Saya sudah lihat gambarannya dan saya kira dalam masa 3 tahun ini boleh dilaksanakan. Kalau ini dapat dilaksanakan, insya-Allah pekerja-pekerja tempatan, anak-anak muda garanti suka pasal diorang suka pakai drone. Jadi dia drone sana drone sini dalam ladang sawit. So, jadi ini akan meningkatkan lagi pekerja tempatan. Ketika menggulung perbahasan rang Undang-Undang Perbekalan 2022 peringkat jawatan kuasa di Dewan Rakyat, beliau berkata kementerian juga mencadangkan penggunaan mekanisme kerajaan dengan kerajaan. Tujuannya agar pengambilan pekerja asing dan ejen, insentif serta gaji yang akan diberi lebih telus dengan negara sumber buruh bagi memastikan negara kekal kompetitif. Ia akan dilaksana secara pelan jangka panjang demi memastikan bekalan pekerja asing untuk tempoh 3 hingga 5 tahun bagi mengekalkan pasaran agar tidak tertinggal di belakang China, Indonesia atau negara-negara lain. Kerajaan dicadang menyemak semula keistimewaan syarikat bertaraf perintis di negara ini yang tidak dikenakan cukai dalam satu tempoh jangka masa tertentu. Ahli Parlimen Alor Gajah Datuk Seri Mohamed Rizwan Yusof berkata langkah itu dilihat merugikan kerajaan ketika ada syarikat meraih keuntungan besar dengan menggunakan hasil negara. Menurutnya, ketika kerajaan berhasrat melaksanakan cukai makmur, adalah wajar Kementerian Kewangan menyemak semula syarikat bertaraf perintis yang perlu dicukai. Kepala Bekalan B10. Jadi saya mencadangkan supaya kerajaan menyemak semula syarikat-syarikat yang bertaraf perintis yang tidak dikenakan cukai selama 10 tahun sekiranya kita mahu mengenakan windfall tax. Kerugian pada kerajaan dari sudut menambah pendapatan negara ternyata hari ini. Selama 3 tahun lebih kurang apabila syarikat seperti Liners telah meraih keuntungan tidak memberi keuntungan kepada negara kita. Datuk Seri Mohamed Rizwan juga mencadangkan Kementerian Kewangan menyemak semula cukai merangkumi semua syarikat tanpa pengecualian. Syarikat bertaraf perintis juga didapati gagal menarik pelaburan lain untuk menggunakan hasil-hasil yang ditambah nilai dari negara ini. Jika dibiarkan, syarikat-syarikat itu bukan sahaja terus meraih keuntungan tinggi, malah menarik pakar-pakar tempatan untuk berhijrah ke negara lain sekaligus merugikan negara.
Kerajaan dicadang mewujudkan pasukan pengawal sempadan di sempadan Malaysia-Indonesia bagi mencegah aktiviti penyeludupan barangan bersubsidi. Ahli Parlimen Padang Rengas, Datuk Seri Muhammad Nazri Abdul Aziz berkata, pasukan itu akan menawarkan peluang pekerjaan khusus kepada penduduk tempatan. Menurutnya, ini kerana barangan subsidi termasuk tong gas memasak dijual pada harga tinggi di negara jiran. Sekarang, maka jelutong terpaksa saya ambil keputusan. Kalau kita melawatlah, saya minta supaya Yang Berhormat Paya Besar selaku Timbalan Menteri Kewangan pergi melawat persiangan untuk melihat sendiri kalau di sebelah sana sempadan Indonesia sana, kita akan lihat itu bahawa ada satu gunung palsu. Gunung palsu ini buatan daripada tong-tong gas yang disubsidikan oleh Petronas. Apabila merekanya telah dibawa ke sempadan, mereka tidak dipulangkan balik ke Malaysia. Dan ianya telah pun dihumban, dibuang dalam tempat pembuangan sampah mungkin. Sudah menjadi bukit yang besar. Ya? Jadi daripada situ saja kita lihat betapanya usaha kerajaan untuk memberikan harga subsidi kepada barang-barang ini sebenarnya banyak dijual di seberang sempadan dan sudah tentulah sasaran mereka yang sepatutnya mendapat tong gas ini bukanlah rakyat di luar sempadan Malaysia. Jadi Datuk Seri Muhammad Nazri berkata pasukan itu boleh dibiayai menggunakan peruntukan subsidi yang diperuntukkan kerajaan untuk membiayai barang-barang keperluan. Dengan memastikan kawalan sempadan negara pada tahap yang baik, ia mampu mencegah barangan bersubsidi daripada diseludup ke negara jiran. Anggota Dewan Rakyat mencadangkan agar Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM dinaik taraf kepada Suruhanjaya Kastam Diraja Malaysia SKDM. Ahli Parlimen Jurai Sabri Aziz berkata, ini kerana agensi itu memberikan komitmen tinggi kepada kerajaan dalam meningkatkan kutipan hasil selain memastikan kutipan hasil negara meningkat setiap tahun dan melebihi sasaran. Kewangan Malaysia. Tugas dan fungsi Jabatan Kastam sebagai agensi pemungut cukai serta penguasaan dan pencegahan penyeludupan adalah penting dalam membantu ekonomi negara dan sebagai wira ekonomi negara. Untuk itu, adalah wajar supaya Jabatan Kastam dinaik taraf kepada Suruhanjaya Kastam Diraja Malaysia supaya Jabatan Kastam dapat melaksanakan peranan pemungut cukai serta penguasaan yang lebih berkesan dan efektif. Sekiranya diwujudkan sebagai Suruhanjaya, maka banyak manfaat serta faedah yang dapat diperoleh oleh warga kastam, terutamanya dari segi pembangunan kerjaya pegawai, kenaikan pangkat serta pentadbiran sendiri. Seperti mana yang berlaku. Selain itu, Sabri turut mencadangkan kuartus JKDM dibangunkan di Putrajaya bagi memudahkan pengurusan perumahan kira-kira 3,000 kaki tangan agensi itu di pusat pentadbiran kerajaan. Katanya ini juga bagi menyelesaikan kekangan kaki tangan yang terpaksa berdepan proses panjang untuk mendapatkan kuartus di Putrajaya. Tambahnya, Kementerian Kewangan juga wajar mengkaji semula kenaikan pangkat kaki tangan JKDM yang layak dan membuat pengambilan kaki tangan baru untuk ditempatkan di pelabuhan dan pintu masuk negara. Bertemu kembali. Kesan perubahan iklim terhadap sektor agromakanan khususnya tanaman padi semakin dirasai. Buktinya, dalam tempoh 5 tahun sejak 2017, 40,828 hektar tanaman padi di semenanjung Malaysia musnah akibat banjir. Manakala 9,336 hektar lagi rosak akibat kemarau.
bagi mengurangkan impak perubahan iklim terhadap sektor agromakanan. Menteri Pertanian dan Industri Makanan, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berkata, aktiviti pertanian mampan yang mesra alam dan berdaya tahan terhadap iklim akan dipergiat. Turut dilaksana penyelidikan dan pembangunan R&D bertujuan meningkatkan pengeluaran makanan dengan kaedah teknologi berasaskan iklim. Khusus, MAFI telah dan sedang mengambil langkah seperti berikut bagi menangani kesan perubahan iklim khususnya bagi tanaman padi. Pertama, pembangunan dan penggunaan varieti yang tahan banjir dan tahan kemarau. Kedua, pembangunan varieti benih padi yang tahan kepada air masin sekiranya berlaku kesan limpahan air laut ke kawasan penanaman padi. Ketiga, penggunaan peta Agricultural Rainfall Index ARI dan peta tanah untuk menentukan kesesuaian tanaman di suatu kawasan serta merancang sistem perparitan dan pengairan. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Sek Ahmad Tarmizi Sulaiman. Pelbagai kaedah sedang diteliti bagi memastikan simpanan pencarum kumpulan wang simpanan pekerja KWSP sentiasa terjamin. Timbalan Menteri Kewangan 1, Shahar Abdullah memaklumkan pelancaran kemudahan Air Sayang dan Air Lindung pada suku pertama tahun depan merupakan inisiatif untuk membantu rakyat. Jelasnya, kemudahan meliputi Air Sinar dan Air Citra juga merupakan inisiatif bagi membantu kelangsungan hidup rakyat. Dalam usaha menambah baik simpanan ahli yang telah membuat pengeluaran Air Sinar dan Air Citra daripada akaun 1, kerajaan telah menetapkan caruman baharu yang diterima oleh ahli-ahli yang terlibat akan dikreditkan dahulu ke akaun 1 sepenuhnya sehingga keseluruhan amaun pengeluaran yang diambil daripada akaun 1 diganti semula. Tambahnya, KWSP juga sentiasa komited untuk membantu ahlinya mempunyai simpanan yang mencukupi pada waktu persaraan. Sejak 2017, 1,023 permohonan pertukaran pegawai perkhidmatan pendidikan PPP ke Sarawak diluluskan. Pertimbangan pertukaran tersebut dibuat berdasarkan kekosongan jawatan, keperluan option serta kepentingan dan keperluan perkhidmatan. Untuk maklumat harian berhormat, berdasarkan kepada garis panduan tersebut, KPN telah menetapkan 3 prinsip asas pertukaran iaitu kekosongan jawatan, keperluan option serta kepentingan dan keperluan perkhidmatan. Dalam hal ini, permohonan pertukaran boleh dibuat berdasarkan kepada beberapa kategori iaitu kategori kesihatan, kategori keselamatan, kategori mengikut pasangan dan kategori yang lain-lain. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Sarike Wong Ling Bio. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Dr. Mah berkata garis panduan permohonan pertukaran pegawai perkhidmatan pendidikan di sekolah dan kolej vokasional telah ditambah baik. Ia bagi memastikan urusan pertukaran dapat dilaksana dengan lebih teratur dan berkesan. Penambahbaikan adalah seperti berikut. Permohonan dibuka sepanjang tahun. Tempoh sah permohonan adalah 1 tahun dari tarikh permohonan. Permohonan dalam talian dibuka kepada semua kumpulan PPP. Kelulusan pertukaran dilaksanakan sepanjang tahun bagi penyandang jawatan pengetua, guru besar, penolong kanan, guru kanan mata pelajaran dan guru tingkatan 6. Kelulusan pertukaran bagi PPP yang lain dilaksanakan mengikut sesi penggal persekolahan. Keutamaan pertimbangan kelulusan pertukaran adalah kepada pegawai yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya 5 tahun di negeri semasa bagi negeri-negeri di Semenanjung. Manakala sekurang-kurangnya 3 tahun di negeri semasa bagi Sarawak, Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan. Sekiranya tiada kekosongan jawatan dan keperluan option bagi permohonan pertukaran pegawai ke negeri yang dimohon, pertimbangan pertukaran akan diberikan kepada negeri pilihan kedua atau ketiga selain negeri berdekatan. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Dungun, Wan Hassan Muhammad Ramli. 11 kes pengantunan seksual kanak-kanak atau child grooming dilaporkan sejak 2018 hingga Jun lalu.
Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Siti Zailah Muhammad Yusof berkata, pelbagai inisiatif dilaksana bagi membendung jenayah tersebut. Antaranya, bekerjasama dengan PDRM untuk mempergiat aktiviti penguatkuasaan berdasarkan perundangan sedia ada. Langkah meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai jenayah tersebut turut dipergiat membabitkan usaha bersepadu dengan Kementerian Komunikasi dan Multimedia serta Badan Bukan Kerajaan. Inisiatif yang telah dibuat, di antaranya untuk kita banyakkan lagi program tentang kesedaran, kempen kesedaran terutama kepada ibu bapa dan juga kepada masyarakat. Dan perkara ini kita dengan menghasilkan banyak juga video-video kesedaran untuk pencegahan jenayah ini kepada kanak-kanak, dan juga kita juga mencadangkan supaya perlunya satu perundangan dan hukuman yang lebih berat terutama yang melibatkan eksploitasi kanak-kanak. Penjelasan itu bagi menjawab pertanyaan Wakil Petaling Jaya Maria Chin Abdullah. Pengantunan seksual kanak-kanak dilakukan penjenayah bertujuan mendapatkan kepercayaan kanak-kanak bagi melakukan perbuatan berunsur seksual. Aplikasi penghijauan Malaysia di bawah kempen penanaman 100 juta pokok di seluruh negara tidak mengklasifikasikan data pengguna serta jumlah penanaman pokok berdasarkan kawasan luar bandar dan bandar. Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Seri Taqiyuddin Hassan menjelaskan data tersebut diklasifikasikan mengikut negeri, agensi atau individu penanam dan jenis pokok. Katanya aplikasi mudah ahli tersebut digunakan oleh semua agensi kerajaan, swasta dan orang awam bagi merekodkan data penanaman pokok. Sehingga 22 hari bulan 11 tahun 2021, iaitu 2 hari yang lepas, sebanyak 23,569,791 pokok telah direkodkan ditanam di seluruh negara. Dan pada hari ini saya nak sebut, berdasarkan laman website yang berkaitan dengan penghijauan Malaysia ini, saya telah cek pukul 10 pagi tadi, Yang Berhormat, jumlahnya telah meningkat kepada 23,746,874 pokok. Maknanya dalam tempoh 2 hari, Yang Berhormat Tuan meningkat sebanyak 177,083 pokok. Inilah yang berlaku. Dan jumlah spesies bernilai dalam 4 kategori: critically endangered, vulnerable dan near threatened berdasarkan the International Union for Conservation of Nature's Red List of Threatened Species adalah sebanyak 6,451,142 pokok yang merangkumi 322 spesies. Jumlah pengguna aplikasi mudah alih sehingga 22 November adalah 4,139 orang. Bagi memberi kesedaran kepada rakyat, Kementerian Tenaga dan Sumber Asli juga melaksanakan pelbagai inisiatif meliputi program kesedaran penanaman pokok dengan komuniti setempat dan latihan virtual. Peratusan liputan 4G di kawasan berpenduduk di Sarawak meningkat kepada 81.37% pada suku ketiga 2021. Ini berbanding hanya 73.67% liputan sebelum pelaksanaan Pelan Jalinan Digital Negara Jendela pada suku kedua tahun lepas. Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM menerusi jawapan yang disiarkan dalam laman sesawang Parlimen hari ini memaklumkan sebanyak 79 tapak menara baharu telah disiapkan selain 1,856 projek naik taraf stesen pemancar dan 61,414 premis tersedia gentian optik. Ia antara inisiatif menambah baik infrastruktur digital di negeri Sarawak melalui inisiatif Jendela di bawah fasa 1 setakat 31 Oktober lepas. KKMM menjawab persoalan Wakil IGAN Ahmad Joni Zawawi. Menurut KKMM lagi, perkhidmatan jalur lebar menggunakan teknologi satelit pula kini dalam proses pelaksanaan dan dijangka siap secara berperingkat bermula November 2021 sehingga awal tahun 2022.
Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC menetapkan syarat dalam lesen tanggungjawab digital nasional berhad DNB berkaitan harga capaian 5G bagi memastikan kos perkhidmatan yang ditawarkan munasabah. Menurut Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM, peruntukan undang-undang turut memberi kuasa kepada MCMC menetapkan kos perkhidmatan borong yang ditawarkan syarikat telekomunikasi. Jawapan di laman sesawang Parlimen menjelaskan, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 juga memberi kuasa kepada MCMC menetapkan harga borong melalui standard mandatori mengenai harga capaian. Tujuannya memastikan harga perkhidmatan borong adil dan munasabah manakala harga runcit kepada pengguna berpatutan. Ia maklum balas kepada soalan Wakil Bintulu, Datuk Seri Tiong King Sing. Jelas KKMM, laporan kajian pembekal peralatan mendapati kadar penggunaan tenaga pemancar 5G lebih rendah dan efisien berbanding generasi rangkaian teknologi mudah alih sebelumnya. Keperluan tenaga elektrik bagi rangkaian 5G yang dibangunkan DNB akan menggunakan kadar tenaga elektrik lebih rendah berbanding rangkaian 4G sedia ada. Seramai 539,284 peminjam Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN tidak pernah membuat bayaran balik setakat 30 September lepas. Kementerian Pengajian Tinggi KPT mendedahkan jumlah itu merupakan daripada 2.424 juta peminjam yang telah tamat pengajian dan sepatutnya mula membayar balik pinjaman berjumlah hampir 24.6 bilion ringgit. Dalam jawapan pertanyaan lisan yang dimuat naik di laman sesawang Parlimen, daripada jumlah tersebut, seramai 1.884 juta peminjam telah membuat bayaran balik dengan 751,216 peminjam telah menyelesaikan pinjaman. 427,861 peminjam sedang membuat bayaran balik secara konsisten mengikut jadual bayaran balik, manakala 705,648 peminjam membuat bayaran balik namun tidak konsisten. KPT menjawab persoalan Wakil Jempol Datuk Salim Sharif. Menurut KPT lagi, sehingga 30 Oktober lepas, PTPTN meluluskan pinjaman kepada lebih 3.5 juta peminjam dengan jumlah pengeluaran lebih 64.8 bilion ringgit. Timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Datuk Muhammad Rashid Hasnun memaklumkan pemberian dos penggalak vaksin COVID-19 kepada ahli parlimen yang belum menerimanya diadakan esok. Pemberian dos penggalak kepada yang berhormat yang belum menerimanya akan diadakan pada hari esok untuk sesi ketiga bermula pada jam 9 hingga 1 tengah hari di Klinik Parlimen Malaysia. Ahli yang berhormat boleh menghubungi Datuk Dr. Murugesu Raju di Klinik Parlimen Malaysia untuk mendapat maklumat lanjut dan membuat temu janji penerimaan dos penggalak tersebut. Kementerian Kesihatan menjalankan pemberian dos penggalak kepada ahli parlimen pada 2 dan 11 November lepas. Baik, sekian laporan sidang parlimen. Keluarga Malaysia terus amalkan kawalan kendiri dan patuhi SOP yang sahih di berita RTM. Saya Kamal Firmansyah Kamaluddin, dengan itu Assalamualaikum dan selamat malam.